Hari ini kita akan bincang tentang tema 3 secara dunia berkaitan dengan kemajuan dan pembangunan. Dalam tema 3 kita ada 3 subtopik yang penting. Pertama adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi, di mana dalam sistem ekonomi ini kita akan berbincang tentang sistem ekonomi feudalisme di Jepun dan di China, serta sistem feudalisme di Jerman dan Perancis, dan satu lagi aspek adalah sistem ekonomi kapitalisme di England dan Amerika Syarikat. Dalam perkembangan sistem ekonomi ini nanti, kita juga akan lihat apakah yang berlaku ini selepas sistem ekonomi berubah daripada sistem ekonomi feudalisme kepada sistem ekonomi kapitalisme yang membawa kepada perkembangan ekonomi dari 3 aspek yang penting, iaitu perdagangan dan perniagaan, perindustrian dan juga pertanian. Itu adalah bahagian pertama yang kita lihat dalam tema 3 ini, itu berkaitan dengan sistem ekonomi dan perkembangannya. Yang kedua adalah berkaitan dengan kemajuan dari segi intelektual ataupun ilmu pengetahuan. Ini melibatkan proses perubahan pemikiran, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, idea dan sumbangan tokoh-tokoh yang berkaitan. Semua ini berlaku selepas Eropah mengalami perubahan daripada zaman gelap ataupun dark ages ini kepada zaman pencerahan ataupun enlightenment. Semua itu membawa perubahan dari segi pemikiran yang kita kenali pada hari ini sebagai kemajuan dan pembangunan dari segi intelektual. Itu yang berlaku di Eropah ini selepas ini. Dan yang ketiga, di Eropah juga berlaku kemajuan dalam bidang pendidikan, di mana proses perubahan pendidikan daripada sistem pendidikan tradisional kepada pendidikan moden. Dan kita akan lihat contoh di 2 negara, iaitu apa yang berlaku di Perancis dan juga di Jerman, yang jelas menunjukkan perubahan dalam sistem pendidikan daripada pendidikan bersifat tradisional kepada pendidikan moden yang ada seperti hari ini. Dalam pembelajaran ni untuk peringkat sijil tinggi persekolahan Malaysia, sebenarnya apa yang dipentingkan adalah takulan. Bagaimana kita membuat reasoning ataupun membuat penakulan berkaitan dengan sesuatu topik yang kita bincangkan. Sebab takulan dalam sejarah ini sangat penting. Takulan itulah sebenarnya yang membezakan di antara sijil pelajaran Malaysia dan sijil tinggi persekolahan Malaysia. Tinggi itu terletak ataupun tinggi itu bermakna ketinggian dari segi menakul. Keupayaan calon untuk menakul sesuatu fakta itu sangat penting di peringkat STPM. Jadi saya cuba di peringkat ini untuk memberi contoh-contoh penakulan yang tepat, contoh-contoh penakulan yang baik, supaya kita dapat memberikan satu jawapan yang baik, satu jawapan yang matang dan tepat kepada kehendak soalan. Pelajar-pelajar, mari kita memahami dahulu apa yang dikatakan sebagai sistem ekonomi. Bila kita sebut sistem ekonomi, biasanya orang akan mengaitkan ekonomi itu dengan kegiatan ekonomi ataupun jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sesebuah negara. Tapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sistem ekonomi adalah cara atau kaedah dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Itu yang penting. Cara atau kaedah dalam menjalankan sesuatu kegiatan ekonomi. Sama ada ekonomi itu berbentuk feudal ataupun ekonomi itu berbentuk materialisme ataupun ekonomi itu bersifat kapitalisme. Itu yang membezakan. Pertama, dari segi konsepnya. Kedua, kalau kita lihat contoh yang lebih jelas, bila kita sebut sistem ekonomi feudalisme, kita tahu masyarakat feudal itu adalah masyarakat yang bersusun lapis, berhierarki, di mana masyarakat di atas ataupun golongan pemerintah terdiri daripada lord ataupun pembesar. Itu di England
ataupun di mana-mana negara Eropah lain, okay? Kalau di Jepun, pemerintah itu adalah emperor, shogun, daimyo, samurai, okay? Dan di bawahnya adalah golongan yang diperintah, iaitu rakyat biasa. Okay? Jadi dalam masa feudalisme ini berlaku kegiatan ekonomi. Jadi cara kegiatan ekonomi yang digunakan di peringkat itu adalah berperingkat adalah di tahap apa yang dipanggil sebagai penguasaan golongan pemerintah ke atas semua sumber ekonomi. Okay? Semua sumber ekonomi itu adalah milik sultan, contohnya milik emperor, milik lord ataupun raja. Ini sebab mereka menguasai entiti politik pada waktu itu. Okay? Pembesar membantu golongan pemerintah seperti vasal ataupun golongan bangsawan membantu raja dalam pemerintahan ataupun lord. Itu juga shogun yang menjalankan pemerintahan, okay, menggunakan kuasa yang dimiliki oleh emperor. Itu berlaku di Jepun. Jadi itu adalah menunjukkan bahawa feudalisme itu masih berlaku, kegiatan ekonomi berlaku mengikut cara yang berbeza, bergantung kepada keadaan sistem politik yang dilaksanakan atau berlangsung pada masa yang sama. Jadi sistem ekonomi ini kita boleh kaitkan dengan institusi pemerintahan sebenarnya. Setiap pemerintahan itu mempunyai sistem ekonomi sendiri, sebab yang penting di sini adalah kekayaan. Siapa yang memiliki kekayaan negara? Bagaimana untuk memiliki kekayaan negara? Itu yang menyebabkan berlaku perubahan dari segi sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu berubah disebabkan keperluan untuk menentukan siapakah yang seharusnya menguasai sumber ekonomi, siapakah yang sepatutnya mendapat faedah daripada sumber ekonomi, daripada kekayaan negara, okay? Sama ada individu ataupun golongan tertentu, okay? Itu yang dikatakan sebagai sistem ekonomi. Kedua, kalau kita bandingkan antara ekonomi feudalisme dengan kapitalisme, feudalisme itu lebih menjurus kepada penguasaan golongan pemerintah ke atas golongan yang diperintah, manakala sistem ekonomi kapitalisme pula merujuk kepada siapakah yang mengumpul kekayaan. Ini berkaitan dengan pengumpulan kekayaan, sebab kapitalisme itu berkaitan dengan capital, iaitu modal. Okay, modal sekarang ini dimiliki oleh siapa saja, bukan lord, bukan emperor yang memiliki modal, bukan shogun yang memiliki modal, tetapi siapa saja, individu memiliki modal. Modal sama ada individu ataupun syarikat, di mana berapa orang individu membentuk syarikat. Dan itu akan menjadi apa yang dipanggil sebagai usahawan. Itu usahawan kapitalisme. Okay, itu ciri penting dalam sistem ekonomi kapitalisme, di mana dia menentukan siapa sebenarnya yang menguasai modal, siapa yang mempunyai modal, yang disitulah ia akan menentukan bagaimana kekayaan sesebuah negara itu diagihkan.